Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua hadirin yang dihormati. Terlebih dahulu, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dalam forum kita pada hari ini. Meskipun forum ini bersifat santai, topik perbincangan kita amat penting dan bermakna, iaitu mewujudkan persekitaran yang menyenangkan dan selamat di prasekolah. Topik ini mungkin kelihatan biasa, namun prasekolah adalah institusi di mana anak-anak kita yang diibaratkan seperti kain putih mula dibentuk. Setiap asuhan dan didikan yang kita berikan pastinya akan meninggalkan kesan yang mendalam dalam pembentukan diri mereka. Justeru hari ini kita akan mengupas bagaimana kita boleh memastikan prasekolah menjadi tempat yang bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga selamat. Untuk memulakan, izinkan saya menyuntik sedikit keceriaan dengan serangkap pantun. Anak itik berenang-renang, bermain ria di tepi paya. Prasekolah tempatnya terang, anak belajar penuh ceria. Petang ini kita amat bertuah kerana ditemani oleh seorang tetamu istimewa iaitu pensyarah daripada Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Universiti Selangor iaitu Puan Andi Nur Nabilah Syafiqah binti Baco. Puan Andi akan berkongsi pandangan serta pengalaman beliau berkenaan topik ini. Untuk makluman semua, Puan Andi juga pernah berkhidmat sebagai guru prasekolah selama 7 tahun. Ini menjadikan beliau seorang yang amat berpengalaman dalam bidang ini. Baiklah Puan Andi, mungkin boleh kita mulakan dengan sedikit pengenalan diri Puan dan latar belakang pendidikan Puan. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan kepada Nira, kedua-dua moderator disebabkan menjemput dengan kehadiran saya pada hari ini. Okey, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya lah. Okey, nama diberi Andi Nur Nabilah Syafiqah binti Baco dan saya berasal daripada Tawau Sabah lah. Okey, saya orang Sabah. Okey, untuk pengalaman, okey, saya punya pengalaman bekerja, ya, saya bekas juga, saya bekas cikgu di salah sebuah institusi di Tawau Sabah lah, dan saya berkhidmat selama 7 tahun. Okey, dan hari ini saya berkhidmat di Universiti Selangor sebagai pensyarah lah. Okey, terima kasih. Tanpa melengahkan masa, saya ingin bertanya pandangan Puan mengenai satu kes yang dilaporkan oleh BH Online pada 13 Jun 2024. Dalam laporan itu, seorang guru tadika didakwa kerana memukul seorang kanak-kanak berusia 4 tahun. Kes ini menunjukkan adanya isu serius mengenai keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak di prasekolah. Jadi, apakah pandangan Puan Andi tentang kejadian ini dan langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak tadika untuk pastikan semua guru mematuhi etika profesional serta tidak terlibat dalam sebarang bentuk keganasan terhadap kanak-kanak. Okey, terima kasih kepada Puan. Okey, mengenai pandangan dan apa langkah untuk kepada soalan ini. Okey, kita dapat lihat kanak-kanak ni, kanak-kanak ni mereka ni sangat halus, mereka ni sangat lembut. So, apa pandangan saya terhadap cikgu tu kita tak tahu cikgu ni bukan hanya cikgu, kita pun manusia biasa dan kita mempunyai emosi tersendiri kan. Okay, kita mempunyai emosi tersendiri. Okay, maybe pada hari tu kita pun tak tahu apa punca kenapa cikgu tu memperlakukan kanak-kanak tu macam tu, kena apa emosi dia, and then maybe dia ada pergaduhan dengan sesiapa ke dan dia melibatkan itu emosi semualah. So pandangan saya terhadap isu ni, kalau boleh ialah kita manusia biasa, bukan hanya kita, cikgu tu pun seorang yang manusia biasa. So kita kena itulah untuk menjaga kanak-kanak ni, lagi-lagi 4 tahun ke bawah, mereka ni budak-budak ni sangat kecil. So kita, apa pandangan yang saya boleh beri, kita as a cikgu tak boleh lah kita bawa situation apa yang kita di rumah and then kita bawa ke sekolah dan kita pukul budak tu, kita lunyai budak-budak tu. Sebab takkan kita punya beban kita and then kita kenakan dengan kanak-kanak tu. So salah dekat situ lah. So apa langkah yang kita perlu ambil as a mana-mana institusi sekalipun, kita kena pantau lah setiap pergerakan cikgu tu macam mana, ataupun
langkah utama dia setiap permis perlu mempunyai CCTV dan owner kepada permis tu dia kena pantau lah 24 jam apa pergerakan setiap cikgu-cikgu. Sebab normally sekarang ni bukan hanya saya, semua orang pun dia beranggapan ini benda ni serius dan kita tak nak one day ataupun setiap hari akan terjadinya kejadian macam ni. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Andi atas pandangan yang sangat bernas itu tadi. Seterusnya, berdasarkan pengalaman Puan selama 7 tahun mengajar dan menjaga kanak-kanak di prasekolah, bolehkah Puan kongsikan situasi di mana kanak-kanak sering terluka atau cedera? Dan apakah punca utama serta bagaimana Puan mengawal situasi-situasi tersebut? Silakan Puan. Okey, terima kasih sekali lagi. Okey, untuk soalan yang kedua ni kita memfokuskan tentang apa punca dan situasi lah kan. Okey, untuk punca kemalangan ni dia ada beberapa faktor dan antaranya ialah kita kena tahulah kemalangan ni kemalangan semasa kanak-kanak bermain. Okey, kanak-kanak ni kan mau dikatakan mereka ni aktif dan tak boleh nak duduk diam. So, once kemalangan yang berlaku semasa, tak kisahlah mereka berlari ke ataupun kanak-kanak ni bermain dengan kawan ke, maybe dia ada ternampak gunting ke, benda bertajam ke, itu akan punca berlakunya kemalangan. And then, selain itu, kemalangan ni juga boleh berpunca daripada mereka bergaduh lah, perselisihan dengan kawan. Maybe dah berebut, yelah mainan kan benda yang keras, tajam. So mereka berebut dan terkena dengan kawan, benjol sini, benjol sana kan. Itu yang kemalangan yang akan, benda yang boleh terjadi. And then apa langkah kita kena untuk mengelakkan kemalangan ni? Yang pertama, ada beberapa langkah lah, okay. So saya bagi hanya 2 langkah. Yang pertama, kita kena bagi tahu kanak-kanak tu sebelum bermain apa kemalangan yang akan berlaku, ataupun kita bagi mereka alert dengan situasi yang kelas yang sangat kecil ni, tak boleh nak berlari apa semua. And then langkah seterusnya pula kita kena ni lah, kita kena kalau boleh kita nak memberi aktiviti kepada kanak-kanak tu dengan bilangan yang sedikit saja. And then untuk tidak berlakunya perselisihan faham, kita bagi kanak-kanak yang betul-betul okey. Maksudnya okey, awak main dengan ni yang betul-betul okey dan mereka rapat. So tak adalah perselisihan faham. Okey, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Puan atas cadangan dan nasihat yang berguna itu tadi. Seterusnya, saya ingin bertanya tentang peranan pendidikan keselamatan dan kurikulum prasekolah. Bagaimana pendidikan ini dapat membantu mendidik kanak-kanak tentang bahaya dan cara untuk melindungi diri mereka? Silakan Puan. Okey, terima kasih sekali lagi. Okey, untuk kita fokuskan kepada soalan ni, macam mana kita nak maksudnya kita kena aware lah, bagi tahu kanak-kanak macam mana cara bahaya ni. Yang pertama, kita bagi mereka perkenalan kepada apa yang dimaksudkan dengan bahaya. Okay? Sebab apa, dalam mana-mana institusi pun ataupun tak kisah swasta ke kerajaan ke, kita kena perkenalkan apa yang dimaksudkan dengan bahaya. Maybe kita boleh masukkan dalam kita punya skop pendidikan. Kita terangkan, okay, bahaya ni sebenarnya apa, macam mana kalau dah gunting, maksudnya bahaya kan, keselamatan. Gunting tu kalau boleh kita jangan bagi kanak-kanak, sebab kalau dah tergunting itu pun dah dikira bahaya. Ataupun kita panggil mana-mana institusi, contohnya bomba ke, polis ke, polis pun boleh dikategorikan jugalah untuk mereka datang beri awareness kepada kita semua. Bukan sahaja untuk kanak-kanak, malah cikgu. Sebab keselamatan ni, okey, kalau contohlah kita masak sekalipun di premis tu pun itu akan berlakunya bahaya lah. So itu yang kita perlu tekankan dalam mana-mana institusi lah, supaya dan lagi satu, supaya kanak-kanak ni kenal apa yang dimaksudkan dengan bahaya. Maybe kalau kanak-kanak ni pergi toilet ke, dia tergelincir ke, itu pun akan berlaku keselamatan daripada segi
cara mencegah keselamatan di toilet lah, di tandas. Terima kasih. Terima kasih Puan di atas hujah yang sangat bermanfaat itu tadi. Soalan terakhir pada bahagian saya, bagaimana teknologi seperti kamera pemantauan boleh membantu meningkatkan keselamatan kanak-kanak di prasekolah? Apakah ia langkah yang berkesan dalam memastikan keselamatan mereka sentiasa terjamin? Okay, terima kasih sekali lagi dengan soalan yang diberi. Okay, seperti mana kita tahulah dan kita sedia maklum, sekarang ni mana-mana institusi, tak kisahlah swasta ke kerajaan ke, mempunyai pengawasan ICT lah, iaitu CCTV. So apa pentingnya CCTV ni dalam kita, malah kita as a education? Yang pertama, kita boleh mengawasi lah apa kanak-kanak tu buat, malah cikgu sendiri kita boleh kawal. Kita boleh pantau cikgu ni sebenarnya cara dia pengajaran macam mana. Kalau kita nampak daripada CCTV tu cikgu ni beremosi, kita daripada situ kita boleh mencegah lah daripada berlakunya yang kita tidak inginkan. Okay, yang kedua, bagi saya kenapa perlunya CCTV ni di setiap institusi. Kita boleh maksudnya menaikkan parents, macam parents dia lebih kepercayaan kepada institusi tu. Sebab sekarang ni lagi satu, dan kalau boleh CCTV tu kita, maksudnya link tu kita berilah kepada parents supaya dia boleh nampak anak dia buat apa, cikgu ni okey ke tak. Yalah, sebab kita as a parents, kita ada hak untuk kita pun nak tahu apa sebenarnya yang berlaku di dalam institusi tu. Sebab yalah, kita dah bayar mahal, so why not kita nakkan kita punya kita punya hasil, kita punya anak kita, macam mana cara penjagaan dia. Okay, so bagi saya CCTV ni sangat perlulah. Sebab yalah, kita tak nak ada benda-benda ni berlaku yang menyebabkan keselamatan kanak-kanak. Sebab yalah, kadang benda-benda ni tak mendatangkan hasil pun. Sebab apa? Yalah, budak tu dah kena pukul apa semua, rasa sekolah tu still berjalan seperti biasa. So memang tak adil lah bagi mana-mana parents. Okay, terima kasih. Okay, baiklah, seterusnya saya serahkan kepada moderator kedua. Okey, berikut merupakan soalan yang saya akan ajukan kepada Puan Andi. Puan, jika kita lihat pada masa kini, kebanyakan premis tadika tidak meningkatkan persekitaran pembelajaran yang kurang kondusif. Apakah komen Puan sebagai seorang ibu? Okey, terima kasih. Okey, mengenai soalan yang sesebuah institusi itu tidak memberikan persekitaran kondusif. Okey, seperti mana kita tahu, kanak-kanak ni seharusnya memiliki sebuah premis yang lebih kondusif lah. Okey, contohnya kawasan yang memadai. Tak adalah satu kelas yang kecil untuk 25 orang tu tak berbaloi lah. Okey, sebab apa? Kanak-kanak ni seperti sehelai kain putih, dan yang mereka ni datang perlu dibentuk, kita perlu corakkan dia. So sebaiknya setiap mana-mana institusi tu perlu mempunyai sebuah sekolah yang kondusif. Sebab apa? Diperlukan maybe pengawal dingin yang okey, pencahayaan, kawasan. Lepas tu kawasan tu selamat daripada bahaya apa semua. Lepas tu and then mempunyai pintu yang kecemasan apa semua. Itu sebaiknya lah. Sebab yalah, kita as a parents, kita dah bayar mahal. End up, sebab apa? Kebanyakan institusi ni dia hanya gah je. Maksudnya dia menarik, okey saya ada ni, saya tu. End up bila dah masuk nothing. Macam kesian dekat kita lah. So, kita dah bayar mahal untuk anak kita, rasa dia bagi benefit yang macam tu je. Okay, terima kasih. Terima kasih Puan atas perkongsian yang menarik. Okey, baiklah Puan, berikut merupakan soalan saya yang seterusnya. Bagaimana tadika boleh memastikan bahawa kaki tangan sentiasa bersedia untuk menghadapi kecemasan? Okey, terima kasih sekali lagi. Okey, bagaimana kita nakkan mana-mana staff kita lah bersedia untuk, yalah, kita pun tak minta kemalangan ni berterjadi. So macam mana kita nak
bersedia. Okay, macam mana kita nak bersedia? Yang pertama, maybe pengelola taska tu dia aware lah. Maybe setiap bulan dia ada panggil bomba ke untuk bagi ceramah ke, dia bagi awareness kepada setiap hari ke sebelum, bukan setiap, kalau untuk setiap hari tu memang tak berbaloi lah. Maybe seminggu sekali ke berhimpun pasal kemalangan kanak-kanak ni. Sebab apa? Kemalangan ni tak kira tempat tau. Tak kira tempat di mana kanak-kanak tu itulah, malah di tandas pun sekalipun akan berlakunya kemalangan. So yes, tergelincir apa semua. So kena sebagai pengetua sekolah tu, dia kena bagi awareness kepada staff-staff dia lah. Malah bukan staff saja, kita kena bagi kepada kanak-kanak juga apa maksud bahaya kepada kemalangan ni. Untuk kita mengelakkan lagi banyak kemalangan terjadi lah. Terima kasih. Terima kasih Puan atas maklumat yang sangat bermakna dan menarik. Okey, berikut merupakan soalan saya yang agak klise jugalah bagi Puan untuk jawab. Okey. Pada pendapat Puan, jika Puan sebagai seorang ibu, apakah harapan Puan dalam memastikan anak-anak Puan mendapat persekitaran pembelajaran yang menyenangkan? Silakan Puan. Okey, terima kasih. Okey, ini pandangan kan. Pandangan kita, bukan kita lah. Malah orang luar sana pun nakkan pandangan yang ni. Dan mereka inginkan setiap kanak-kanak tu mempunyai, ialah kita dapatkan sekolah yang kondusif. Okey, menarik. Okey, apa pandangan saya? Semestinya kita nakkan yang terbaik untuk anak kita. Okey, sebab yang pertama kita dah bayar mahal kepada institusi tu, end up tak jadi apa. Okey, yang paling pertama kita kena tahu sekolah tu dia memberikan, satu, yang pertama cikgu dia terbaik lah. Cikgu dia mesra kepada kanak-kanak, tidak beremosi. Kalau macam dia teremosi pun dia kenalah pandai macam mana dia nak jaga emotion dia lah. Okey, yang kedua, semestinya kita nakkan sekolah tu mesra kanak-kanak. Okey, maksud mesra kanak-kanak dekat sini ialah kita tahu mana-mana institusi pun dia kena buat maksudnya toilet tu dia mesra kanak-kanak lah. Maksudnya dia ada macam yang dekat shopping mall yang khas untuk kanak-kanak tu kan. Sebaiknya kena macam tu. Sebab ialah kanak-kanak ni kan kecil. Kalau dia pergi ke, macam dia nak membuang ke, ataupun dia nak membuang ke dengan dekat toilet yang besar, kita takut bahaya dekat situ, tergelincir ke apa kan. Itu yang perlu dipantau lah. Okey, dan seterusnya kita kena tahu yang suasana kelas tu lah. Ada tingkap ke untuk pencahayaan, pengudaraan. Sebab apa? Ialah kanak-kanak ni kita takut dia lemas ke. Lepas tu kawasan pun kena cantik lah untuk, sebab yang paling pasti kita dah bayar mahal, kita nak pulangan yang terbaik. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan atas perkongsian yang diberikan. Berikut merupakan soalan yang terakhir yang saya akan ajukan kepada Puan. Okey. Bagaimana tadika boleh menggalakkan suasana yang menyenangkan dan menyeronokkan tanpa menjejaskan keselamatan? Silakan Puan. Okey, terima kasih. Okey, bagaimana sesebuah sekolah Okey, yang macam dia soal kurang lebih je lah kan. Okay, kita boleh lihat macam mana kita nak suasana tu lah. Suasana tu yang pertama, sekolah tu kena mesra kanak-kanak. Lepas tu kalau kita kerusi pun memang kena bersusuk kerusi, meja, peralatan tu memang kena sesuaikan dengan kanak-kanak lah. Okay, sebab apa? Yalah, kita faham kanak-kanak ni dia masih umur lingkungan 4 tahun ke bawah. So mereka pun perlukan, kalau macam benda tu tinggi, dia perlukan something untuk help dia. So untuk kita menggalakkan kanak-kanak kita ni, dia berdikari. So setiap sekolah tu kena menyediakan yang apa yang diperlukan oleh kanak-kanak lah. Maybe singki pun yang kena sesuai dengan dia, singki and then singki ke, kerusi ke, meja ke, yang boleh sesuai dengan kanak-kanak. Maksudnya mesra kanak-kanak. So tak adalah kita macam, kita tak adalah kita takut pada bahaya dekat situ. Okay, and then dan setiap permis tu perlu mempunyai CCTV lah untuk pengawasan
keluar masuk kanak-kanak, cikgu dia macam mana, cikgu dia mood emosi dia okey ke tak. So daripada situ kita boleh tahu yang okey sekolah ni memang terbaik untuk anak-anak. Sebab yelah kita dah menghantar anak kita ke sekolah tu dan kita merasakan sekolah tu terbaik dan sudah pasti kita akan mensyorkan kepada orang lain lah. Kan? Dan tak kisah pasal yuran tu sebab apa yang penting kita nakkan anak-anak kita lumayan satu anak-anak kita pun one day yang satu hari yang maksudnya ada manfaat pada mereka. Ya, terima kasih. Sebelum forum ini berakhir, izinkan saya berpantun. Di pagi hari, bintang berkilau. Terima kasih atas jasa dan budi. Budi baikmu takkan pudar. Selalu dalam ingatan di hati. Terima kasih Puan sudi menerima kami untuk sesi forum pada petang ini. Akhir kata daripada kami, mohon maaf jika ada tersalah bahasa. Semoga kita berjumpa pada masa akan datang. Terima kasih.